Bismillahirrahmanirrahim. Bab fi jam'i bainas salatain situ. Masalah 99 bab menyatakan mengumpulkan antara dua sembahyang. Ketahuilah kiranya saudaraku, telah bersalah-salahan ulama, mana ada berlaku ikhtilaf di kalangan ulama pada harus mengumpulkan sembahyang fardu di dalam musafir. Dulu bab kasar, dia telah meringkaskan sembahyang yang 4 jadi 2. Yang ini kumpul lah dalam 2 bentuk, sama ada takdim atau takhir. Maka di sini ada kekhilafan di kalangan ulama pada mengumpulkan sembahyang fardu dalam musafir. Maka sebelum diterangkan satu persatu pada masalah, lebih dahulu didatangkan hadis tempat ulama mengambil istidlal, mana mengambil dalil pada sembahyang jamak. Dan hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi an Muaz bin Jabal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk izartahala qabla zayd syams akhara az-zuhra ila an yajma'aha ila al-'asr wa yusallihima jami'an wa izartahala ba'da zaghi syamsi la'ajala al-'asr ila az-zuhr wa salla az-zuhra wal 'asr jami'an summa sara wa kana zalika irtahala qabla al-maghrib akhir al-maghrib hatta yusalliha ma'al isya'i wa izartahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya'i fa sallaha ma'al maghrib. Hadis hasan warib. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Muaz bin Jabal, yang dilantik menjadi gubernur di Yaman, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia di dalam peperangan Tabuk, suatu peperangan yang sangat besar. Apabila berangkat berjalan, ia dahulu daripada cenderung matahari mentakhir, ia akan zuhur hingga mengumpul ia akan daripada asar. Dalam perjalanan bila hampir cenderung mana matahari nak gelincir, bukan terbenam, kalau terbenam masuk maghrib, bila cenderung gelincir itu masuk zuhur. Jadi bila dekat zuhur tu Nabi tolak zuhur tu kepada asar tu, maknanya buat jamak takhir. Dan semayang akan zuhur dan asar sekaliannya dalam waktu asar. Ini panggil jamak takhir. Sudah masalah 100, masalah yang ke-100 jamak takhir dan syaratnya. Ya saudaraku, pada sepotong hadis di atas menunjukkan Rasulullah SAW mentakhirkan sembahyang zuhur kepada waktu asar. Ia takhir zuhur dalam waktu asar, dan sembahyangkannya sekaliannya di dalam waktu asar itu. Maka dengan sepotong hadis ini, setengah daripada dalil atas harus mengerjakan jamak takhir, iaitu zuhur dibawa masuk ke dalam asar. Ini dipanggil waktu apa? Waktu uzrin, waktu diuzurkan oleh syarak kita mengeluarkan sembahyang dari waktu. Asalnya haram kita mengeluarkan sembahyang daripada waktu. Sama ada keluar tu dahulu belum masuk, dia bangkai sembahyang zuhur pukul 9 sembahyang zuhur, itu tak boleh. Ataupun dia keluarkan zuhur pukul 5 pun sembahyang zuhur, haram hukum dia. Yang mana waktu mesti dimasukkan dalam waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sembahyang itu terhadap orang beriman kewajipan yang berwaktu. Maka boleh dikeluarkan dengan sebab bisababi uzrin. Uzur sini apa? Ailis safar, kena musafir. Syarak bagi rukhsah. Jadi boleh ditolak keluar. Ya, ditolak cara dulu atau tolak kemudian. Kalau kemudian dia tolak zuhur ke asar, kalau ditarik dia bagi takdim, ditarik asar ke dalam zuhur.
Maka dalam peperangan Tabuk ini berlaku keadaan yang sedemikian. Baginda SAW menolakkan zuhur ke dalam asar. Maka dengan sepotong hadis ni dalil atas harus jamak takhir, iaitu kata Imam An-Nawawi, ulama hadis yang besar dalam mazhab Syafi'i kita. Dan jika mendaki seorang akan jamak sembahyang pertama dalam kedua, maknanya nak masukkan sembahyang pertama zuhur dalam sembahyang asar, seperti hendak jamakkan zuhur dengan asar, nasaya wajib meniatkan jamak dalam waktu pertama. Masuk je waktu zuhur, dalam waktu zuhur tu dia niat, mana aku jamakkan akan sembahyang fardu zuhur ini ke dalam waktu zuhur dalam waktu asar. Itu je, dia niat je. Jangan dia tak niat. Kalau tak niat kan masuk je asar, habis hukum dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ya. Yang ni dalam waktu zuhur itu ataupun dalam maghrib. Maghrib ni sebab dengan isyak, zuhur ni sebab dengan asar. Maka masuk je waktu, maka niat, ya, aku jamakkan akan fardu sembahyang zuhur ini kepada asar atas sembahyang maghrib pada isyak. Dan dalam niat itu dahulu daripada picik waktunya. Dikira tinggal daripada waktu itu barang yang lulus ia sembahyang. Jangan dilewat niat kan. Ya, ditunggu-tunggu tak niat lagi, tiba-tiba sikit lagi tak sempat kalau sembahyang baru nak niat jamak. Jadi seolah-olah dia meninggalkan sembahyang tu. Ya. Maka jika ditakhirkan zuhur masalan kepada asar dengan tiada niat, nasai derhaka ia. Faqad asa. Dia derhaka tu, maksiat sebab apa? Jadi ia qada. Ya, qada ni makna menunaikan di luar waktu. Asal makna qada dan ada ni sama. Dua kalam yang muradif, makna dia sama. Ad-daitu, dain, aku tunaikan hutang, ataupun qadaitu dain, mana aku jelaskan hutang. Itu maknanya asal makna jelas. Kita buat tu makna qada menunaikan, ada pun makna menunai. Jadi apabila ada dua makna yang sama, maka ulama bezakan. Ada digunakan tunai dalam waktu. Kalau keluar waktu maka sudah dipanggil qada. Kecuali ada uzrun, ya, ada uzur syar'i seperti jamaah. Berarti kalau tak diniat, bermakna dia sudah derhaka, mana meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Bahkan kita wajib azam kalau sekiranya kita yakin kita ni tak sempat awal waktu. Ya. Di rumah masalahnya, dia tengah sibuk kerja tadi, dia tak sempat, tak perasan, tengok jam orang dah azan. Ketika itu dia kena lintas hati dia nak sembahyangkan zuhur dalam waktu apabila dia agak lewat. Kalau dia tak azam gitu, kalau mati menasukkan mandakan dia tinggal sembahyang dengan sengaja. Dan apabila ditakhirnya zuhurnya masalan dengan niat, tu apa tu? Sunatlah bahawa sembahyang ia akan sembahyang yang pertama pada permulaan dan diniatkan jamak. Mana di sembahyang pertama zuhur dulu. Ini tertib. Kalau sembahyang asar juga boleh juga. Ya, nak sembahyang asar dulu boleh, tapi yang sunat bermakna dibuat ikut tertib. Zuhur dulu, dan zuhur tu diingat aku sembahyang pada zuhur, makna jamak takhir. Kalau setia kasar, sebut kasar. Aku sembahyang pada zuhur bukan kasar, jamak takhir, makna kasar. Adakah sekiranya dia mengerjakan jamak takhir, mana sunat bagi dia mengikut tertib, mendahulukan zuhur kemudian asar. Sunat bagi dia bahawa sembahyang ia akan sembahyang yang pertama itu zuhur nisbah dengan asar, atau maghrib nisbah dengan isyak pada permulaan mula-mula, dan diniatkan jamak, dan tiada diceraikan antara keduanya. Jangan dicerai lama, lepas bangun terus sembahyang. Dan tiada wajib, maknanya suatu daripada demikian itu. Dan tiada wajib suatu, dia je suatu daripada demikian itu. Apa maksud dia? Dia cerai tadi sunat, jangan ceraikan, buat terus. Mana kalau cerai tak jadi sampai haram, boleh sah sembahyang tu. Tapi yang elok terus buat. Dan satu lagi apa antara tadi, iaitu mendahulukan sembahyang pertama. Mana kalau dia jamak, dia nak raikan hak waktu dulu boleh. Kalau dia raikan tertib, mana dia sembahyang zuhur dulu kemudian asar. Kalau dia raikan hak waktu, dia sembahyang asar dulu kemudian sembahyang zuhur. Itu tak jadi qada sebab sudah diniatkan sebagai jamak takhir. Itu faedah niat. Kalau dia tak niat jadi qada dulu. Udah masalah 101 jamak takdim dan hadis.
Ya saudara, kata Sayyidina Muaz bin Jabal, wa izar takhala ba'dar zighal syams ajjal al-asr ila zuhr wa salat zuhr wal asr jami'an summa sar. Apabila berangkat berjalan ia sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada cenderung matahari berangkat, kemudian daripada matahari dah gelincir, menyegera ia akan asar kepada zuhur. Ini ada Rasulullah buat, mana ajala, mana ditarik, segerakan asar. Asar tak masuk, tapi dia semayang dalam waktu zuhur. Asar ni tak boleh, tapi ada uzur di sini, pada uzur syar'i pada musafir boleh. Sebab tu dia panggil, sebab ni dipanggil apa? Uzur. Ya, waktu semayang tu ada waktu uzrin. Zuhur dia ada waktu pertama, waktu apa? Fadilah. Kemudian ada waktu ikhtiar, kemudian waktu jawaz, waktu karahah, waktu uzur, waktu tahrim. Zuhur tu ada 4-5 waktu dia. Ya. Waktu yang pertama dia waktu fadilah, masuk je terus awal waktu tu semayang, dapat kelebihan besar. Tolak tak lama sikit dia masuk waktu ikhtiar, kurang sikit, atau waktu jawaz. Kemudian waktu karahah, waktu tu makruh, kita semayang tu ngam-ngam je. Semayang zuhur salam je, orang pun bang asar. Cukup-cukup je. Kalau keluar dia diharam tu waktu tahrim. Ya. Kemudian waktu uzur ni dia, mana boleh diuzurkan kita keluar, tapi dengan ada sebab syarak. Ada sebab syar'i di sini ialah musafir. Dan sembahyang ia akan zuhur dan asar sekaliannya. Sembahyang zuhur dulu, pasal yang ni kena, kalau takdim tahu dia kena buat waktu zuhur dulu. Kemudian dalam waktu zuhur itu dia niatkan, aku jamakkan pada waktu zuhur ini akan sembahyang berdoa asar. Dengan segala tentunya dengan tiada sembahyang kepada asar yang sudah disembayangkan dalam waktu zuhur itu. Mana Rasulullah SAW ada buat dua cara, sama ada jamak secara takdim atau secara takhir. Masalah 102, jamak takdim dan syarat. Apa syarat dia? Ya saudaraku, sepotong hadis dalam masalah 101 ini dalil atas jamak takdim, yakni dikumpulkan semayang yang kedua, semayang asar ke dalam waktu zuhur pada waktu utama. Maka harus juga dikerjakan demikian itu dengan beberapa syarat. Yang tadi kita tolak ke depan, yang ini kita tarik pula, yang belakang buat ke depan. Kata Imam An-Nawawi, menurut syarat jamak atas semayang yang kedua di dalam waktu yang pertama, iaitu bahawa didahulukannya semayang yang pertama. Ini tak boleh. Kalau jamak takhir tadi, sunat kita raikan yang dulu, zuhur dulu. Tapi kalau nak buat raikan waktu asar dulu pun boleh, sebab tidak niat dulu. Yang sini tak boleh, sebab kita nak niat masuk. Macam mana kita nak masuk sedangkan bekas tak ada? Zuhur tu sebagai bekas, jadi kita niat dalam semayang tu masukkan dalam waktu zuhur dalam semayang. Mana kita jamak tak, lepas tu tunggu kita semayang asar lah. Dalam semayang yang pertama dia kata dahulukan semayang pertama dan niatkan jamak dahulu daripada selesai mengerjakan yang pertama. Mana sebelum salam, maka naklah diniat jamak. Ya, tak kira diniat dalam takbir, boleh dalam rokok, boleh di mana-mana sebelum salam. Terlintaskan hati dia, lintaskan aku jamakkan pada semayang zuhur ini akan semayang asar, atau aku jamakkan semayang asar pada asar dan semayang zuhur ini. Dan tiada diceraikan antara keduanya semayang itu, yakni hendaklah berturut-turut. Ya, kalau dibuat semayang pertama tiba lama dah masuk baru nak buat, itu terbatal syarat dia. Yang kedua tadi tak apa, sunat kita, maknanya tertib, ataupun dia panggil sebagai apa? Orang panggil apa? Muwalat, berturut-turut sunat pada jamak takhir, tetapi berturut dalam jamak takhir yang adalah wajib. Kalau tinggal lama mana terputus, semayang yang kedua tolak masuk waktu dia balik. Ya. Dan satu lagi masalah, jamakkan maghrib pada isyak dan hadis ni. Ya saudaraku, kata Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa kana izar tahala qabla al-maghrib ya akharan maghrib hatta yusalliha ma'al isya. Dan adalah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat ia berjalan, ya sebelum maghrib mentakhir ia akan sembahyang fardu maghrib hingga kepada jalan sembahyang pada satu waktu isya. Maknanya bila nak berangkat, maklum dah kan maghrib singkat, lepas tu nak kemas berangkat dah. Jadi maknanya niat terus, niatkan jamak aja lah.
Dan menunjukkan pula sepotong hadis ini akan harus jamak takhir, ya, jamak takhir. Dan 104 jamakkan isyak pada maghrib dan hadisnya. Ya saudaraku, harus jamak takdim pada sembahyang dua fardu maghrib dan isyak, itulah sekirakan sembahyang isyak kepada maghrib. Tarik isyak dalam maghrib. Dalil iaitu Nabi SAW memperbuat demikian itu bila kata Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa izar tahada ba'dal maghrib ajjala al-isya fa sallaha ma'al maghrib. Dan apabila berangkat ia berjalan kemudian daripada sembahyang maghrib. Berangkat tu kemudian, tadi dulu kan dia sibuk. Kalau berangkat tu kemudian, maka segerakan dia akan sembahyang isyak, dia tarik supaya tengah jalan kan terus jalan. Maka sembahyang ia akan dia setemak maghrib. Kemudian berjalan ia dengan segala tenteranya. Habis. Kemudian kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Sayyidina Anas dan Abdullah bin Umar dan Sayyidina Aisyah dan Ahad dan Ibnu Abbas dan Usama dan Jabir dan Ibnu Abdullah radhiyallahu anhum ajmain. Dan bermula hadis sini martabat ila hasan lagi gharib. Mansah juga berihtijaj berhujah dengan dia. Kemudian masalah 105 wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma